إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة ولمشايخنا ومعلمينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama sekali terpanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Allah menentukan ke atas kita penentuan yang baik dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat mudarat penyakit dan wabak COVID-19. Hari ini angka terlalu tinggi, 4,000 lebih. Jadi mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu majlis zikir itu dapat mengkifarahkan 1,000 majlis ataupun 1,000 majlis kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan majlis zikir ataupun majlis ilmu yang kita buat ini dapat mengkifarahkan dosa-dosa kita semua dan sekalian umat Islam, ya, bisyafa'atil muslimin. Jadi sebelum Abi baca kitab ni, kita sama-sama baca satu wirid dan kita minta mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita dan sekalian umat Islam, khususnya di negara ini, dan amnya di seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia. Ya, Allah bagi pertolongan demi pertolongan dan Allah angkat mudarat. Abi ajak kita baca sama-sama 11 kali. Zikir ni Abi tak pernah baca lagi dengan kamu. Tapi sebagian kamu ada yang tahu. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. InsyaAllah nak habis kuliah nanti kita baca lagi 10 kali. Tak ada siapa yang boleh bantu kita melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan Allah. Jadi ciri-ciri seorang hamba Allah sentiasa berharap pertolongan Allah. Ciri-ciri seorang hamba Allah sentiasa berharap pertolongan Allah. Musibah yang Allah bagi kepada kita satu ilmu yang amat besar. Ramai orang tersedar. Hari ini semua orang tersedar bahawa kita sebenarnya tidak ada apa-apa dan kita sebenarnya kecil. Kita sebenarnya kosong. Sebelum ini orang berbangga dengan hartanya sebab mereka kaya. Orang berbangga dengan pekerjaannya sebab mereka mempunyai pekerjaan yang hebat. Tapi saat ini Allah angkat kekayaan tersebut. Allah angkat pekerjaan tersebut. Baru kita sedar bahawa dalam hidup ini kita sentiasa memerlukan Allah. Jadi orang mukmin sentiasa memohon pertolongan Allah. Itu yang zikir yang kita baca tadi, kita memohon dengan Allah. Mohon pertolongan Allah dalam segala perkara. Bila kita selalu menyambut-jemput akan Allah, Allah sangat sayang pada hamba-hambanya yang sentiasa mengingatinya. Allah sangat sayang kepada hamba-hamba yang mendekati diri kepadanya. Jadi walaupun kita telah buang zaman muda kita dulu pada perkara yang Allah murka dan Allah benci, tetapi kita berterima kasih dengan Allah kerana Allah telah memilih kita pada tempat yang baik, pada jalan kebaikan, dan Dia anugerahkan kepada kita berbuat kebaikan. Cuma kita berharap dengan sepenuh-penuh harapan kepada Allah supaya Allah tidak kembalikan kita kepada tempat asal kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas berbuat taat kepadamu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sari fi kulli al-haqa'iq wa ala alihi wa ashabihi nujum al-hidayah wa li as'ad taraik. Artinya bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Selawat ini jika datang daripada Allah, namanya rahmah. Sebab itu siapa yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kita dapat rahmat 10 rahmat. Dan jika selawat itu datang daripada manusia dan jin, ia dinamakan doa. Dan jika selawat itu datang daripada malaikah, dia dinamakan istighfar. Sebab itu banyak perkara yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dapat selawat daripada malaikat. Antaranya adalah orang yang mengekalkan wuduknya. Antaranya yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sebelum tidurnya mengambil wuduknya, lalu diselawatkan oleh malaikat sehingga jaganya. Jadi kalau kita tidur 8 jam isyak, daripada isyak sampai subuh, maka malaikat akan berselawat kepada kita sehingga kita jaga. Bermakna selawat itu datang daripada malaikat, maka ia berupa doa, ia berupa istighfar. Jadi malaikat minta ampun untuk orang yang sedang tidur yang awalnya ada wuduk. Jadi malaikat minta ampun dengan Allah, ya Allah, ampunkan fulan bin fulan, ampunkan fulan bin fulan, ampunkan fulan bin fulan, sehinggalah kita ini jaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak perkara lagi, antaranya orang yang mendapat istighfar ataupun mendapat selawat daripada malaikat ini, iaitu orang yang selesai daripada salat tidak bergerak daripada tempat salat. Selagi mana dia tidak bergerak daripada saf itu, selagi itulah malaikat meminta ampun untuknya. Ini dalam hadis-hadis yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi ya doa, kalau jika mana malaikat itu meminta ampun untuk kita. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang bersih. Masya Allah. Kalau kita dalam keadaan yang lama diselawatkan oleh malaikat, makna lama itulah kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan ia pada tiap-tiap segala hakikah. Sayyidina Rasulina berjalan pada tiap-tiap segala kebenaran. Nabi itu benar. Apa yang Nabi cakap benar. 1400 tahun dulu Nabi sebut dan terjadinya sekarang. Baik itu Abi pernah cakap dengan kamu, jika manalah hari ini Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dan dia melihat akan umatnya, nescaya jatuh air mata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Jika hari ini Rasulullah masih hidup lalu melihat akan kejahatan dan kemaksiatan umatnya, nescaya jatuh air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi. Sebab itu masya-Allah mudah-mudahan kita ini sentiasa mengekalkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi nak pesan dengan kamu, setiap lepas subuh jangan kamu tinggalkan selawat pada Sayyidina Rasul, kalau boleh sehingga terbit fajar, sekurang-kurangnya 500 kali. Amalan ini Abi dapat daripada Syekh Habib sendiri, iaitu Syekh Hussein. Syekh Hussein ataupun kami panggil dia Baba Sin. Sebab tu Abi belajar dulu, Abi bertanya pada dia tentang suatu perkara dan Nabi tak payah sebut perkara tersebut. Lalu Syekh Habib kata, berselawatlah pada Sayyidina Rasul sebelum terbitnya fajar 500 kali. 500 kali. Dan Allah akan angkat masalah kamu, Allah akan barakahkan kehidupan kamu, dan Allah akan permudahkan segala urusan kamu. Bisyafa'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik.
dan atas segala keluarganya Sayyidina Rasul, selawat dan salam, dan segala sahabatnya Sayyidina Rasul. Padahal mereka itu beberapa bintang petunjuk bagi yang terlebih elok dari segala jalan. Sahabah ini Nujumul Hidayah, bintang-bintang petunjuk. Bintang-bintang petunjuk. Kita tak dapat duduk zaman Nabi, tak dapat duduk zaman sahabat Nabi, tak dapat hidup pada zaman tabi'in, tabi'in. Tetapi walaupun tak dapat, sekurang-kurangnya kita minta dengan Allah untuk mengenali mereka. Tak dapat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bermimpi bertemu dengan sahabat Nabi. Allahu ya Karim, dah besar anugerah, besar dah anugerah. Jangan sampai langsung tak ada. Jadi kalau orang tanya kenapa saya tak boleh nak bertemu dengan mereka-mereka ini dalam ru'yah saya, jangan tengok perkara tu, tapi tengok diri kita. Aku ni kotor sangat sehingga orang yang bersih-bersih tak nak jumpa aku. Ulama-ulama tak pernah kita bermimpi. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan masyaikh-masyaikh kita. Ini yang kita kena tanya selalu, muhasabah. Betul habis selalu cakap benda yang sama, muhasabah, muhasabah, muhasabah. Muhasabah. Bila kita muhasabah diri kita, kita akan nampak kesilapan kita. Fitnah pasti akan berlaku. Tetapi bila kita sentiasa di dalam berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dalam rahmah. Bila dalam rahmah, dalam bimbingan Allah, dalam hidayah, dalam taufik. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tidak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, bahawa mengetahui akan dia daripada ilmu haqiqah dan tasawuf. Orang boleh salah, ramai orang boleh semayang, tapi tak ramai orang boleh meninggalkan sombong. Ramai orang boleh puasa, tapi tak ramai orang boleh meninggalkan hasad. Ramai orang boleh mengeluarkan zakat, tapi tak ramai orang boleh meninggalkan hasad, dengki, bergaduh dengan harta. Ramai orang boleh keluar zakat, tetapi tak ramai orang boleh meninggalkan hubbud dunia. Sebab apa? Sebab perkara ini perkara yang tidak nampak, tak nampak. Sebab itu dalam satu hadis apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu, bentuk badan kamu, tapi yang Allah tengok adalah hati-hati kamu. Hati kita yang bersih. Bila hati yang bersih, maka zahir akan jadi bersih, pakaian akan jadi bersih. Hati yang bersih, hati yang tidak tamak, hati yang sentiasa pemurah, tidak kedekut dengan harta kita. Walhal kalau fikir balik, semua nak tinggal. Bukan tak penting ada harta, tapi Allah uji dengan harta kita. Harta yang ada pada kita Allah uji. Boleh tak kita keluarkan dalam setiap bulan RM50 untuk Allah dan Rasul? Bukan banyak pun. Boleh tak kan? Ataupun kita guna pakai kalau 500 untuk kita. Walhal ini janji Allah dalam Quran. Perniagaan yang paling baik adalah perniagaan kita dengan Allah. Bila kita memberi, tidak akan sekali-kali kita tidak pernah menerima. Cuba bangkitkan daripada hari ini, bangkitkan dalam diri kita masing-masing. Saya hanya boleh sebulan untuk Allah RM10.
Saya boleh untuk Allah RM100. Saya boleh untuk Allah RM1. Saya boleh untuk Allah RM5. Saya boleh untuk Allah dalam satu bulan RM500. Saya boleh untuk Allah. Sebenarnya inilah yang hendak dilihat oleh Allah akan hamba-hambanya. Apabila aku berikan kepada kamu harta, apakah kamu ingin kembalikan semula kepada aku? Walhal jika kita kembalikan semula kepada Allah, Allah akan kembalikan kepada kita semula. Ini semua orang faham. Satu, Allah akan balas 10. Bermakna jika kita kembalikan kepada Allah, bukan Allah itu makin kaya, tidak. Allah kembalikan kepada kita semula dengan nilai yang lebih banyak. Sehingga dalam Al-Quran, kalau tak silap Nabi, sampai 700 kali ganda. Allah uji kita. Harta ini bila banyak dia akan rasa sayang. Bila sedikit dia rasa kedekut. Dia rasa tak cukup. Aku pun tak cukup. Walhal perasaan itu datang sepanjang kehidupan kita. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf tidak pernah miskin. Muawiyah tidak pernah miskin. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya tidak pernah miskin. Mereka yakin dengan harta mereka atau mereka yakin dengan yang memberi harta itu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengalaman. Ya, pengalaman kita. Semakin kita hampir dengan Allah. Dalam surah Al-Jum'ah kan, Mamat kan, ada tak akhir surah Jum'ah? Cuma Mamat baca akhir surah Al-Jum'ah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Betul Tim? Betul ayat dia. Betul ni pian. Perniagaan dengan Allah, perniagaan yang lebih baik. Wallahu khairur raziqin, dan Allah itulah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ini akidah. Ini akidah. Sebab itu di antara orang yang bakhil ini, orang yang tidak percaya dengan ayat Allah. Antara orang yang tidak percaya dengan ayat Allah, benda ni memang nampak sikit. Sikit saja. Orang kata kita boleh jadi kafir dan syirik itu apabila menduakan zat Allah. Kita menduakan sifatnya, menduakan af'alnya. Ini pun boleh jadi syirik. Boleh jadi, bukan boleh jadi, memang jadi. Sebab bila kita tengok tentang keesaan Allah, kerana mengesakan akan zat Allah, mengesakan akan sifat Allah, mengesakan akan af'al Allah. Sebab itu dalam tauhid jangan ragu. Bila itu dalam kitab tauhid, ragu iman jadi batal. Zon, percayanya banyak, ragunya sedikit, batal. Waham, ragunya banyak dengan Allah dan yakinnya sedikit, batal. Ya, sebab itu kena yakin sungguh-sungguh, bulat. Betul Guru Wabi di antara yang sebut masalah bulat dengan Allah ni, iaitu Tuan Haji Ali bin Musa. Dia kata bulat terus dengan Allah. Ya, bulat. Ya, jangan ragu-ragu langsung dengan Allah. Kalau kita fikir daripada segi akal, kenapa perlu ragu dengan Allah? Sebab Allah Maha Sempurna. Kalau dengan orang kena ragu, sebab orang tak sempurna. Sukanya ada batas, satu hari dia akan benci.
Bencinya ada batas, satu hari dia akan suka. Sebab itu Nabi kata, kalau nak buat sesuatu perkara, buatlah pertengahan. Kita pernah lalui benda ni. Orang yang paling benci kita dahulunya, sekarang orang ni paling sayang dengan kita. Orang yang paling sayang dengan kita dulunya, satu hari dia orang yang paling membenci kita. Sebab itu Nabi kata, afdalul a'mali awsatuha. Sebaik-baik amal itu pertengahan. Betul habis sebut perkara yang sama. Sesuatu perhubungan, kita jalinkan dia kerana Allah. Kalau jalinkan kerana harta, kita mengharap harta seseorang, satu hari orang ini tidak membantu kita, maka hubungan ini akan putus. Jika kita jalinkan hubungan ini kerana baiknya seseorang, satu hari kita melihat keburukannya, maka hubungan ini akan putus. Jika kita menjalinkan suatu hubungan sebab cantiknya, satu hari cantiknya akan hilang, maka hubungan ini akan putus. Tapi kalau kita jalinkan satu-satu hubungan ini kerana Allah dan Rasul, maka selama-lamanya hubungan ini tidak akan putus. Maka silah ini sentiasa berhubung sehingga jannah Allah. Iaitu qadar yang sangat sedikit yang hamba pungut akan dia. Kitab ni kitab nipis. Daripada beberapa kalam ulama yang muhakkikin dengan ini ilmu. Dan kebanyakannya itu daripada kitab Tuhfatul Mursalah bagi Syekh Muhammad bin Syekh Fadullah Al-Hindi, dan syarahnya atasnya bagi Syekh Abdul Ghani Ibnu Nailis, dan kitab Minhajul Abidin. Kalau habis salah tolong tegur. Bagi kitab Imam Al-Ghazali dan kitab Hikam, An-Nashr bagi Syekh Muhammad bin Abdul Karim bin Ata'illah Askandaria, dan kitab Kibriyatul Ahmar bagi Syekh Abdullah bin Abi Bakr Al-Idrus, dan kitab Miniyatul Fakir Al-Mutajir di atas Matan Jurumiyah Nahwu bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani rahimahullah ta'ala jami'a, wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'in. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Dan hamba aturkan dia atas satu muqaddimah dan 4 fasal. Kitab ni ada satu muqaddimah dan 4 fasal dan satu khatimah. Allah mawafiqni bima tardahu min aqwalil ulama. Allah mawafiqna bima tardahu min aqwalil ulama il-karim, ulama il-kiram, wa jannibna min hafwatihim لا آمي وأمثنا على دين الإسلام ودخلنا جنتك دار السلام. أمين يا رب العالمين. مقدمة في المبادئ العشرة لهذا العلم وبعد ما يتعلق بها. Ini satu mukadimah pada menyatakan permulaan yang 10, dipanggil mabadil ashrah, permulaan 10 untuk kitab tasawuf bagi ilmu tasawuf, dan menyatakan setengah barang yang bergantung dengan dia. Bermula permulaan yang 10 itu iaitu hadnya ilmu tasawuf, artinya makna ilmu tasawuf, dan tempat hantarnya, di mana hantaran ilmu tasawuf, di mana tuju ilmu tasawuf ini, dan faedahnya dan kelebihannya dan isbahnya, dan awal-awal orang yang menghantar akan dia, dan namanya dan tempat yang dikeluar akan dia, dari mana dia ambil, dan hukum syarak suruh menuntut akan dia, apa hukum menuntut ilmu tasawuf ini, dan segala masalahnya. Di mana masalah ini, ilmu tasawuf ni dia bincang masalah apa. Adapun maknanya pada lughah, tasawuf ini makna pada bahasa, maka iaitu as-safa. Tasawuf makna pada bahasa as-safa. Apa as-safa? Artinya bersih.
Ya. Dan jernih dan hening sesuatu itu daripada najis dan kotoran yang hasyi dan maknawi. Jadi tasawuf ini makna pada luar dia bersih dari segala najis, sama ada najis ini najis yang hasyi atau maknawi. Ya. Tasawuf ini dia membersihkan diri zahir batin. Ya. Zahir batin. Lepas itu Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhaj ataupun dalam kitab Hikam. Habis tak ingat. Dosa ni, maka kata ulama tasawuf dipanggil janabah, junub. Dia kena bersihkan. Ya, kalau kita berjunub pada fiqah, dia kena bersihkan junub dengan mandi hadas. Tetapi kalau diri kita berjunub, yakni junub pada pandangan tasawuf, yakni kotor dengan dosa dan maksiat, maka macam mana nak bersihkan? Iaitu dengan istighfar. Jalan dia istighfar, buat amal saleh, buat baik. Tak kiralah buat baik itu apa-apa termasuk dalam amal yang saleh. Kamu turun dari masjid, kamu kutip sampah, itu amal saleh. Itu amal saleh. Buat baik dengan orang, amal saleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Amal saleh. Jangan buruk sangka dengan orang, amal saleh. Ini amal saleh. Buang sifat sombong, amal saleh. Apa salah? Ya, kamu tengok jamban, kamu bersihkan dengan tangan-tangan kamu, amal saleh. Buat amal saleh. Dan tidak rugi orang yang tawadukkan dirinya. Sebab Nabi janji macam ni. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang takabur, kata Nabi SAW, dijatuhkan tempatnya oleh Allah. Dan siapa-siapa yang tawaduk, lalu diangkat tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dia turun, makin dia rendah diri, rupanya makin naik. Makin Allah angkat. Kalau dia ada ilmu rendah diri, Allah makin angkat. Kalau dia ada Al-Quran, dia rendah diri, tak sombong dengan Quran dia, Allah angkatkan tempat dia seperti mana ahli Quran yang lain. Ahli-ahli Quran yang diangkat oleh Allah. Sebab itu selalu aku cakap, jangan bongkak. Jangan bongkak dengan Al-Quran yang ada pada kita. Hari ni Abi nak sebut, orang yang membunuh Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah seorang qari, namanya Abdul Rahman bin Muljam. Seorang pakar Al-Quran. Dia puak Khawarij. Dialah yang membunuh Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Minta maaf. Dia ahli Al-Quran. Sebab itu selalu nak pesan, setiap anugerah yang Allah bagi kepada kita, kita kena bersyukur. Sebab yang pegang kita adalah Allah. Yang pegang kita adalah, kita tidak tahu bagaimana esok apa nak jadi kat kita. Tak tahu. Walaupun ada kat kita Quran, walaupun ada kat kita ilmu, walaupun ada, sebab sejarah-sejarah dahulu menunjukkan kepada kita bagaimana Abdul Rahman bin Muljam ini orang yang qari baca Quran, tetapi dia telah membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan orang yang paling hampir dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab itu selalu dalam hati kita sentiasa berharap. Jangan kita sombong dengan apa yang ada kat kita. Sebab kita tak tahu.
apa dalam kehendak Allah. Ya. Sebab itu kita sebagai hamba Allah, apakah yang kita nak buat? Sebab Allah tak jadikan dalam muka bumi ini, Allah tak jadikan kita untuk buat benda lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah suruh kita jadi hamba dia. Jadi kerja hamba ni apa? Kotor, bersihkan diri. Jadi kita mengislahkan diri kita. Kita di sini, kita mengislahkan diri kita. Kita bersihkan diri kita. Kenapa kita nak bersihkan diri kita? Sebab kita masa datang dulu bersih. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan yang bersih. Maka kekalkan kebersihan. Ya, ini dikatakan takhalli, mujahadah di dalam membersihkan diri. Baru kita mendapat hakikat tajalli. Apa dia hakikat tajalli? Iaitu dizahirkan oleh Allah kebesarannya dengan kesungguhan takhalli kita, mujahadah kita dalam membersihkan diri, maka kita dapat tajalli, iaitu jannah Allah. Jadi kalau apa-apa kita buat pun, kita kena ingat, aku nak masuk syurga Allah. Aku nak masuk syurga Allah. Aku nak masuk syurga Allah. Macam Din, Allah uji dia dengan anak dia. Anak dia yang sakit. Kalau fitrahnya manusia akan putus asa. Tapi kenapa Allah pilih dia? Kenapa Allah tak pilih Nodi? Kenapa Allah tak pilih Naufal? Kenapa Allah tak pilih Pian? Kenapa Allah tak pilih orang lain? Bila Allah pilih dia, maka dalam hati kita dan hati ayah ini kena sebut, ini adalah anugerah Allah, jalan aku masuk syurga Allah. Maka jangan sekali-kali putus asa. Jangan sekali-kali putus asa. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau kurniakan ini untuk sebagai asbab dan jalan untuk aku masuk syurga Engkau, ya Arhamar Rahimin. Itu je kekuatan kita itu. Dan inilah kekuatan sahabat-sahabat. Ya, ketika mereka perang, yang mereka lihat adalah jannah Allah. Jannah Allah menanti kami, jannah Allah menanti kami, jannah Allah menanti kami. Yang ni yang kita nak. Jadi kena berusaha. Bermula maknanya pada istilah, yakni pada syarak. Mahul basyariyah wa tajridul ilahiyah. Menghilangkan daripada dirinya akan perangai yang dibangsakan akan dia kepada manusia. Macam mana nak hilangkan? Ini yang disebutkan binasakan diri. Sebab perangai-perangai yang suruh dihilangkan ini tadi, iaitu mahul basyariyah, yang dikehendakkan di sini adalah nafsu amarah. Pemarah, sombong, kedekut, apa lagi? Malas beribadat. Apa lagi? Apa-apa perangai-perangai yang jahat. Sebab sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsal ammaratu bisu. Innan nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu nafsu yang jahat. Jadi yang disuruh mahul basyariyah ini, menghilangkan daripada diri akan perangai yang dimangsakan akan dia kepada manusia, perangai yang jahat. Nafsu-nafsu yang jahat. Tak redha dengan hukum Allah, dengan qada Allah, takdir Allah. Dan dipakai dengan dia segala perangai yang dibangsakan akan dia kepada segala malaikat. Apa dia? Iaitu sifat yang mahmudah. Malaikat ni sifat dia taat. Taat. Itu ayat yang dibaca semalam.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Wahai diri yang tenang, tenang hati kita. Hati Allah, kita dah tenang dengan dunia, dah tenang dengan orang, dah tenang semua. Tenang dengan dunia, macam mana? Dunia tak lekat dalam hati kita, tapi kita ada dunia, tapi dunia tak lekat dalam hati. Tenang dengan orang macam mana? Orang mukmin yang baik, di mana pun dia pergi, sekalian orang yang di sekeliling dia, manusia beroleh manfaat daripadanya, bukan beroleh mudarat. Dia pergi mana, semua orang dapat manfaat, bukan orang dapat mudarat. Pergi sana gaduh, pergi sini gaduh, pergi kampung ini gaduh, sini gaduh. Kenapa? Sebab dia bukan orang mukmin yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata tenang dengan makhluk. Orang mukmin ni kemana pun dia tercampak, dia seumpama benih yang baik. Dia tercampak mana-mana, dia macam benih yang baik, dia akan tumbuh subur, dia akan memberi manfaat kepada orang setempat. Ini orang mukmin. Jadi benih yang baik. Jadi benih yang baik. Jadi benih yang baik. Artinya kemudian, artinya disucikan akan zat Tuhan daripada barang yang mencederakan akan ketuhanan. Dan sunyi. Makna sunyi ni apa? Tajridul ilahiyah. Jangan mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Itu Habib kata, kadang-kadang kita ni hipokrit. Tempat ni kadang-kadang kita jadi baik, bila sampai tempat lain kita berlakon jadi tak baik. Kita ramai-ramai baik, seorang-seorang tak baik. Kita tak nak macam tu. Kenapa kita jadi macam tu? Sebab kita masih belum mentauhidkan Allah. Kemana pun kita pergi, tetap ada Allah. Lepas tu Habib selalu sebut benda sama dalam kuliah-kuliah Habib yang dulu. Orang pergi Mekah, orang takut sangat. Balik Malaysia orang tak takut. Sebab orang kata dekat Mekah ni macam kat sana je Allah berkuasa. Sampai sini dah dia tak takut. Kenapa? Kalau kita pegang macam tu, bermakna kudrah Allah berbilang-bilang. Kita telah mensyirikkan Allah dengan sifat Allah, zat yang bersifat dengan sifat kudrah ni tadi. Kalau kat sana Allah boleh balas, kat sini Allah tak boleh balas. Ini yang Habib selalu pesan yang sama. Sebab itu Nabi sampai pesan, apa kelebihan kita duduk dalam madrasah ramai-ramai. Ini pesanan Nabi sebenarnya. Al-jama'atul rahmah wal furqatul azab. Jamaah ini satu rahmah, dan berpisah, bercerai itu satu azab. Nabi kata azabnya pada mana? Pada iman, pada Islam, pada agama. Itu cari jamaah yang mana? Jamaah yang boleh membimbing, membina agama kita, supaya kita makin hampir dengan Allah. Tapi selalu cakap, kita cari ilmu ni bukan nak alim, tapi kita cari ilmu, kita menuntut ilmu kerana nak dekat dengan Allah. Kalau ada ilmu tak boleh hampir dengan Allah, tak boleh mengenal Allah, tak boleh mentauhidkan Allah, apa guna ilmu tersebut? Kita mengaji tauhid, khatam beberapa kitab, tapi kita masih mensyirikkan Allah, masih ragu dengan Allah. Apa gunanya kitab yang kita khatam berpuluh-puluh kitab? Sebab itu Imam Ghazali dah sebut, ulama dah sebut di dalam kitab Ta'lim Muta'allim,
Jangan menuntut ilmu sekadar riwayah. Riwayah ni apa? Aku mengaji kitab ni, aku mengaji kitab ni, aku mengaji kitab ni. Kita tak nak macam tu. Kita nak menjadi ahli ilmu yang dikasihi oleh Allah. Siapa ahli ilmu yang dikasihi oleh Allah? Ni Allah sebut dalam Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan orang yang bertakwa itu dikasihi oleh Allah. Kita mengaji tauhid, mengaji tasawuf, aku nak hampir dengan Allah, aku nak mentauhidkan Allah. Ya. Jadi dengan mengaji tasawuf ini tadi, maka kita boleh mensucikan akan zat Tuhan daripada barang yang memberi cedera akan ketuhanannya. Jadi kita tak mensyirikkan Allah, kita jadi mentauhidkan Allah. Ini dia tasawuf. Kenapa pula tasawuf bukan usul? Maka ulama sebut begini. Ilmu tasawuf ini pembersih pada fiqh. Dan ilmu tasawuf pati pada ilmu tauhid. Kenapa pula pembersih pada fiqh? Kita semayang tapi riya, kita ibadat tapi riya, ibadat dari kotor. Kita semayang ibadat tapi kibir, kita salah ibadat tapi hasad, kotor. Tak ke yang Nabi sebut, orang yang hasad ini dia memakan amalan kebajikan seseorang seperti mana api yang memakan kayu-kayu yang kering. Jadi kita buat ibadat, kita berfiqh, tetapi tasawuf ini kita tidak bereskan, hati kita tidak bereskan, maka habis fiqh itu. Lalu orang kata apa? Macam tu tak payahlah berfiqh, kena bertasawuf saja. Fasikun, dalam neraka juga. Kena bersih hati, tak payah semayang. Fasikun. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Dalam kehidupan ketiga-tiga ilmu wajib. Fiqh, tauhid, tasawuf. Meninggalkan salah satu daripada ilmu batal. Dan ada pun tempat hantar ilmu tasawuf ini. Di mana tempat hantarnya? Di mana tuju kita mengaji ilmu tasawuf ni, ke mana? Kita bicara ke mana? Maka iaitu zat Allah. Sebab apa? Sebab kita nak membersihkan diri daripada syirik. Perlu ke kena bersihkan diri dari syirik? Perintah Allah. Sebab ilmu tasawuf bukan ilmu yang bukan datang daripada Al-Quran dan hadis. Ilmu tasawuf juga ilmu yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Mana surah Al-Kahfi? Cuba Rifki baca. Faman kana yarju liqa'a. Cuba baca. Kuat-kuat sikit. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Baik, siapa yang berharap berjumpa akan Tuhannya, maka apa perintah Allah? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Buat amal saleh. Baik, ayat seterusnya. وَلَا yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan dengan ibadahnya akan sesuatu yang lain daripada Allah.
Jadi ilmu tasawuf ini antaranya iaitu zat Allah Ta'ala dan zat segala makhluk. Jangan buat kerana makhluk, ya. Daripada sekira-kira dinafi dan difanakan akan mereka itu, maknanya buang makhluk semua. Lillahi ta'ala. Ini kata ikhlas ni. Jadi ilmu tasawuf ini, dia makin mengaji ilmu tasawuf, makin kita mengikhlaskan diri kepada Allah. Makin mengikhlaskan, makin ikhlas, makin ikhlas, makin ikhlas. Jam tu salah. Terkejut habis. Pukul 10.53. Memang tak sedar mengaji ni kan. Kalau 10.53 kan pukul 11. Umur baru 8.50. Dan difanakan akan mereka itu dan segala maqam, segala ahwal bagi sekalian orang yang arifin. Maknanya kita mengaji ilmu tasawuf ini, yang kita khendaki semata-mata kerana Allah, tak ada berkehendak maupun kehendak dunia atau kehendak akhirat. Kenapa engkau zikir-zikir aku nak jadi wali? Salah. Ini pada tasawuf salah. Kenapa ni? Kerana Allah. Lalu Allah angkat kita menjadi kekasihnya. Itu anugerah Allah. Yang salikin, inilah pegangan orang-orang yang arifin. Arifin ni apa? Orang yang mengenal Allah. Yang salikin, yang berjalan mereka itu kepada Allah. Jalan kepada Allah ni macam mana? Buat ibadat, buat taat, buat baik, jauhkan maksiat, zahir batin. Zahir batin, jaga ni. Jaga diri zahir, jaga diri batin. Selamat. Dan segala jalan bagi segala amalan mereka itu. Ini hala 7 ilmu tasawuf. Kita nak berjalan akan perjalanan orang-orang arifin, beramal dengan amalan orang-orang arifin. Betul, orang arifin ni apa dia? Apa amalan ni? Antara amalan yang terbesar, yaqin. Yaqin. Yakin. Kenapa pula yakin amalan terbesar? Sebab apa ta'rif iman? Ta'rif iman, tasdik, membenarkan. Maka benar ni mesti yakin. Kita yakin dengan Allah, bukan saja zatnya kita yakin. Kita yakin Allah yang bersifat maha penolong, Allah yang bersifat maha membantu, Allah yang bersifat maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Yakin. Bila yakin tenang tak? Tenang lah. Sebab Allah kan waliyu, bersifat dengan waliyu, maha penolong, maha mendengar, maha melihat. Apa yang kita buat ni dilihat oleh Allah. Itu selama mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, antara orang yang mendapat selawat dari malaikat. Ini janji Nabi ni. Majlis ilmu ni adalah majlis yang antara majlis yang mendapat salawat dari malaikat. Malaikat sedang minta ampun untuk kita semua ni.
Malaikat tengah minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa dia, ampunkan dosa dia, ampunkan dosa Allah. Allah tak rahmat dia. Rahmat ya Nabi. Rahmat. Dan ada pun faedah ilmu tasawuf ini, maka iaitu sampai kepada makrifah akan hak Allah, akan sebagai makrifah yang sempurna. Apa faedah mengajar ilmu tasawuf? Maka iaitu menyampaikan kepada makrifah yang sempurna, benar-benar kenal. Kalau dalam belajar tauhid, iaitu dia panggil akidah yang tahqiq. Ini almarhum dulu, almarhum abah dulu selalu sebut tahqiq, tahqiq, tahqiq. Jangan ragu, tahqiq. Tahqiq dengan Allah, jangan ragu, tahqiq. Nampak tak? Lepas itu sampai Imam Ghazali sebut bab tawakal. Ada orang tawakalnya dengan orang, ada orang tawakalnya dengan harta, ada orang tawakalnya dengan tubuh badan. Pasal tak? Pernah dengar tak tu? Selagi ada tulang 4 kerat, jangan risau. Nampak? Selagi abang punya tulang 4 kerat ada, jangan risau. Nampak? Tak ke dia dah bertawakal dengan tubuh badan dia sendiri? Dia tak tahu siapa yang jaga tubuh badan dia, siapa yang pegang tubuh badan dia. Ada orang yang dia bertawakal bergantung dengan harta dia sebab duit dia banyak. Ada orang bergantung dengan orang sebab kawan dia semua bagus-bagus. Tapi dia lupa siapa yang mentadbir semuanya. Ini yang Allah ajar dalam Quran. Ayat kedua pun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Sekalian. Jadi yang takbir kita, dia. Allah nak buat apa kat kita, tak tahu. Hari ni sihat, kita tak tahu. Siapa jangka hari ni 4,000 kes. Sebenarnya apa benda kita tak tahu. Jadi kerja hamba apa? Kerja hamba bukan merungut, kan? Kerja hamba ni bukan merungut. Kerja hamba ni kan Nabi sebut ad-du'a silahul mu'minin. Yang suka merungut ini dalam Quran sebut siapa dia? Kaum Bani Isra. Merungut, dapat bawang. Lagi apa? Bawang dengan apa? Bawang dengan apa? Kaum Bani Israel. Alah, lupalah. Tak puas hati, nak lagi. Yang suka merungut ini adalah sifat orang kafir. Bagi makanan, tanah ni nak lebih baik. Bagi ni nak lebih baik. Kerjanya merungut. Orang mukmin tak merungut. Orang mukmin sifat dia sabar dan redha. Allah bagi macam ni kita tak tahu apa sebabnya, apa hikmahnya, apa kebaikannya. Jadi orang mukmin ini diperintahkan oleh Allah dalam semua perkara ikhtiari. Jangan ikhtiar, jangan belagak. Ni orang belagak ni. Alah, tak payah jaga SOP, tak apa. Ni namanya belagak tak? Belagak tak? Belagak lah tu. Kemudian ada yang pegang dengan SOP je. Jaga SOP. Tak ada doa pula. Kan orang mukmin usaha ikhtiar wajib. Yang memberi bekas adalah Allah.
Satu hari sahabah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah perjalanan takdir ini boleh berubah?" Boleh, kata Nabi, dengan dua jalan. Satu bid doa, yang keduanya amal sah. Banyak doa. Naik doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa banyak-banyak. Jangan buat tak reti. Jangan buat tak reti. Oh, saya tak keluar. Doa, sebab yang memberikan penyakit yang menyembuhkan penyakit kan Allahu Syafi. Kan ada bismillah yang bismillah, ada bismillah yang diamalkan oleh ulama. Bismillahi syafi, bismillahi ma'afi, bismillah agil. Siapa ingat? Habis sebab Abi tak amal, Abi tak ingat. Bismillah 5 tu sebab Abi beramal, Abi ingat. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah, masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa makna dia wal? Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bertanya orang mengaji Syria. Abi tak pandai, Abi bodoh, kata Abi kena tanya orang. Nanti balik bagi makna bismillah 5. Itu letak bagi semua orang tahu. Kalau tak boleh baca, tak ingat baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. La yasrifus su'a illallah, masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Aw manawal. Tidak yang menghindarkan akan keburukan itu melainkan Allah. Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah, maka adalah nikmat itu dari Allah. Masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah, tidak yang mendatangkan kebaikan itu adalah Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yasuku daripada saqa, yasuku syaqa, saqa, yasuku, saqa, yasuku kan. Nanti balik kena masing-masing yang ingat tu buka Kamus Marbawi. Kalau dalam Kamus Marbawi tak ada, cari Lisan al-Arabi. Lisan al-Arabi ni perli tau. Baik. Baca bismillah 5. Minta dengan Allah. Jangan sombong. Kita jangan sombong. Jangan sombong. Tak. Kenapa kita tak boleh salam orang sekarang? Sebab takut orang yang kita salam ni ada virus. Kadang Abi terfikir tau. Abi fikir tu, orang yang ada virus ni kan dia pegang barang, dia pegang duit kan. Kalau ikut munasabah juga tu. Tapi kita bukan doktor, kita tak tahu kan. Cuma fikir-fikir bodoh je. Kalau nak kena, banyak jalan boleh kena, betul tak? Tapi yang memberi penyakit siapa? Dia. Kalau dia nak, kena. Tapi syarat kena pakai. Apa syaratnya? SOP ni syarat dia. Jauhi wabak itu. Tapi kalau dah jauh, dah jaga, kena. Itu bukan kehendak kita. Sebab kita dalam tadbir kan ini dalam Allah sebut dalam surah Yasin kan.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Baik, kita berhenti setakat ni. Dan ada pun kelebihan al-mutasawwif. Malam esok bersambung. Habis rasa habis PKP ni sempat tak? Kalau sempat ni kita buka kitab lain. Rasa habis doa-doa lah, mudah-mudahan sempat ya. Kalau satu hari kita dapat baca satu muka macam ni, sempatlah. Insya-Allah. Ya. Baik, sebelum tutup kita baca balik 10 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah. Ya, mari kita jumpa lagi. Kita tutup tasbih kifarah dan surat Wal-'Ashr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum.